شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهل قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة رحمه الله تعالى: ونفعنا ببركة علومه في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. Kita terus pada kitab kita lah, pada muka surah 40. Pada katanya Musannif rahimahullah ta'ala, yang lepas kita kata nak bahas sikit laisa kamithlihi syai'un. Makna laisa kamithlihi syai'un. Baik, kalau kita berjalan di atas satu tafsiran ulama, dia tubik dua maksud. Satu ulama mengatakan kaf pada kamithlihi, itu maknanya kaf tu maknanya zaidah li ta'kid semata-mata. Maka dengan makna laisa kamithlihi syai'un, ai laisa syai'un mithlahu. Tiada yang seumpamanya Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Tak perlu perbahasan panjang. Tak perlu bahasan. Tapi kalau kita berjalan di atas satu kalam ulama tafsir yang mengatakan bahawasanya kaf pada kata kamithlihi itu ialah kaf asli. Tapi atas jalan majaz biziyadah. Maknanya hak nafi situ dia panggil nafi mislun misli. Bukan menafikan suatu Allah tu suatu yang seumpama Allah, tak menafikan suatu yang seumpama seumpamanya. Dia panggil nafi mislun misli. Maknanya mudah-mudah cakapnya memberi makna nak mengkuatkan makna nafi itu. Macam kita duk nafi semua. Kita nafi ke? Kita nafi, kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan. Mana tu? Al-ma'budu bihaq fil wujudi, yani yang disembah. Dengan sebenarnya pada wujud ini illallah, mereka Allah. Jadi kita kata tak ada Tuhan. Tuhan mana kita nafi?
Tuhan. Kenapa kita tak sebut sama? Dia sebut sama. Nak kata Tuhan ni apa takrif ketuhanan? Tak ada berapa? Berapa takrif ketuhanan, definisi ketuhanan ada berapa? Tak ingat tak? Betul. Kena ngaji semua, tak dekat semua. Mana ni? Nanti bawah dia kata. Ni nanti ditunjuk tu. Tunjuk bawah nanti dia ayat. Kenapa buat-buat kita lepas apa? Buat apa ni lepas? Murji'ah. Lepas buat apa ni satu lepas apa ni? Betul. Buat tahu kita lepas ni? Jahmiyah. Jahmiyah. Nanti dia sebut buat apa? Buat apa gitu? Ada. Ingat balik lah, kita tahu lah. Sebab nanti dia akan cakap bawah tu. Buat jahmiyah ni. Ada. Tak ada ilmu, tak ada ilmu, makna tak tahu. Makna tak ada makrifat. Makna ketuhanan tahu. Oh, di sisi dia kufur. Di sisi dia kufur. Dia tu balik. Sebab kata Tuhan ni kena ada empat. Pertama sekali al-wajibalmu wujud. Tu. Faham tengok. Tuhan yang semua pada orang kafir itu wajib juga. Tahu. Dua, wajibal ma'bud, yang wajib disembah, haram tak semua, kufur kalau tak semua. Pas Tuhan yang pada ikut orang kafir, semua orang kafir itu wajib tak semua. Kalau semua kufur tak semua. Nampak tak? Lepas tu lagi, lepas tu apa lagi? Al-mustaghniyan an kulli ma siwa, terkaya daripada tiap-tiap barang yang kaya. Itu tak ada kita. Amal terkaya mana tak berhajat. Dia buat satu benda, bukan dia berhajat pada benda tiap-tiap benda yang dia buat. Dia buat hukum, bukan dia ambil manfaat pada hukum-hukum dia. Terkaya. Mana kaya tak berhajat. Pak ada tak? Semua orang kumpul lagu ni. Ustaznya terkaya daripada barang kaya. Mana tak terkaya lah. Lepas tu empat, apa dia? Al-mustaqiru ilaihi kullu ma'adat. Berkehendak kepadanya Tuhan tu oleh tiap-tiap benda orang selain ni. Pak baru mana? Bergantung Tuhan, mana tiap-tiap benda orang baru ni selain dari Tuhan ni bergantung Tuhan. Tak lepas dengan Allah. Nampak tak? Tak lepas ke Tuhan. Nak pilih mana pun kita berkehendak pada Tuhan. Semua orang kafir tu ada tak? Tak ada, tak boleh ni pak-pak ni. Jadi nak kata Tuhan ni kita ada empat ni. Jadi Tuhan mana kita semua? Kita semua. Tuhan mana kita nabi tu? Kalau nabi Allah, kita kata tiada Tuhan, kita nabi Allah pun kita nabi juga, kufur. Apa tu Tuhan mana? Itu dia panggil situ, dia panggil apa? Dia panggil nafi, situ nafi jenis. Iaitu nafi pada khabariyah saja. Untuk apa nafi tu? Mari nafi khabariyah tu. Untuk menguatkan makna ketuhanan Allah Ta'ala. Contoh, misal, nak pergi faham apa ni? Kita ada duit RM50 dalam poket. Mari orang nak minta, nak pinjam. Mari pinjam duit sikit. Mari pinjam RM50. Kita pokoknya tak ada duit. Hak mana kita nak duit tu? Lepas tu kita kata, aku tak ada pitih kan? Dia panggil apa? Tak ada pitih. Aku tak ada pitih kan? Dia panggil apa? Nafi ke tak? RM50 aja aku ada. RM50 aja aku ada. RM50 aja aku ada. Nampak mana tu? Nampak tak? Kalau kita kata tak ada pitih, kita nafi RM50. Dia panggil apa? Dia panggil tu kasih dusta. Kita ada RM50. Kita kata tak duit. Dia panggil dusta kasih. Faham? Lepas tu kita kata tak ada pitih RM50. Apa makna? Cakap apa tu? Kita nafi tu tak ada duit tu nafi Lepas tu kita isbat balik. RM50. Apa makna? Kita nak menguatkan makna lah tu. Nak ayat RM50 ni je duit. Nampak tak? Nak ayat hakikat RM50 tu je duit. Itu lah. Nampak tak? Nafi pada khabariyah je. Pada pemberitahuan sahaja untuk apa? Tadi nafi tu bukan nafi tu pahala tak. Nafi tu makna apa? Untuk menguatkan makna ketuhanan Allah. Makna hak itu nak isbat belakang tu je. Nampak tak? Tu dia panggil kaedah cak bahasa Arab ni. Kaedah bahasa Arab satu lagi tak sah kita nak isbat, mata-mata isbat. Lainkan dengan nafi dulu. Jadi nafi tu, nafi tak ada kenapa?
tangan Allah Subhanahu wa taala. Nampak kan? Macam mana kita nak kata tak ada duit aja kan. Apa mana? Mana nak menguatkan makna hakikat duit. Kita semua cukup ni duit ya. Tu nak menguatkan makna tu. Nampak? Kalau kita kata tak ada duit, kita nak pergi juga oleh bayar tu. Kita panggil kita apa? Kalau bayar tak ada duit. Faham kan? Nampak tak? Jadi sini buat mari sini nafi mislul misli itu sama mana? Makna apa? Nak menguatkan makna ada nafi. Mana? Suatu yang seumpamanya Allah Taala. Nampak tak? Kita nafi yang seumpamanya. Bukan nafi yang seumpama Allah tak? Apabila yang seumpamanya itu dinafikan, maka yang seumpamanya Allah itu terlebih aula dinafikan. Itu dipanggil mana? Nak menguatkan nafi. Nak royak hakikat ketuhanan Allah Taala ni saja. Jadi mudah-mudahan cakap laisa kamitslihi syai', ai laisa syai'un mithlahu. Mudah-mudahan tiada sesuatu yang seumpamanya, tak serupa dipanggil nafi mu'abbad. Selama-lama di mana? Daripada awal hakikat azali lagi. Lebih sampai bila-bila tak ada sesuatu pun yang menurut Allah Taala. Sama ada pada zat dia, sama ada pada sifat dia, sama ada pada apa dia? Af'al, perbuatan dia tak ada. Habis itu dah. Baik. Jadi kali ni panas sikit dah. Panas dah. Orang suruh pergi orang suruh pergi jaga apa? Takat mesin rubi apa? Takat lain. Apa tak? Panas dulu tu. Tak pergi basuh dia lagi. Jangan jadi pemerintah lagi. Habis dah ni, dia pakai ni rombok belaka. Orang mega kecil-kecil, orang lembu-lembu hakuk belaka dia panggil tu. Menyusahkan dia panggil tu. Menyusahkan dia panggil tu. Tahu tak? Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut riwayat Muslim, Nabi sebut hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Nabi kata, sallallahu Allahumma, Nabi doa, amin, pakai amin doa. Allahumma man waliya min amri ummat. Wahai Allah, siapa-siapa yang diberi kuasa memimpin urusan umat aku. Siapa-siapa yang diberi kuasa memimpin urusan umat aku. Urusan dunia umat aku. Cari makan ke apa dah. Kemudian apa? Syai'an, suatu urusan dengan umat aku, suatu tak kira lah. Mana? Bak cari makan ke sekolah ke apa dah. Tak kira. Apa suatu? Beli orang undi kita bagi kuasa memimpin. Suruh apa? Suruh cara urusan umat lah. Tak payah. Tiba-tiba fasyaqqa alaihim, dia menyusah ke atas rakyat. Menyusah. Ini menyusah. Orang suruh, orang repot baik dia suruh. Tak apa suruh cara. Nampak judi haram. Judi tak kira lah. Ada lesen tak lesen haram. Ada situ. Nang dia kira, ni mobil lesen. Halal dah. Dia sebut kata judi kan? Nabi kata apa? Fasfuk alaihi, maka membawalah dari bawalah atas keseluruhan ke atas itu. Kita jadi pemimpin, rakyat pilih kita suruh jadi pemimpin. Tiba-tiba bila rakyat pilih kita jadi pemimpin, kita buat nyusah urusan rakyat. Nabi doa kata fasfuk alaihi, maka membawalah keseluruhan ke atas mereka. Mana hak diberi tadi, pemimpin dan hak menyusahkan. Berarti patutnya kena apa? Kenalah pandai diplomasi. Kerana apa Nabi SAW sebut dalam satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Dain. Riwayat ini Nabi kata dah. Faqad amara rabbi bimudaratin nas. Sesungguhnya telah memerintahkan akan daku oleh Tuhanku bimudaratin nas, bermudarah dengan manusia. Mana berdiplomasi dengan manusia. Apa makna diplomasi manusia ni mana? Diplomasi ni mana? Pandai menstabilkan keadaan. Mana kalau keadaan orang stabilkan.
menyatukan, menyelaraskan. Itu dipanggil diplomasi. Jangan kata agama ni kita nampak semaya benar dah. Aku diperintahkan dah berabdi mudah nas, berdiplomasi masing mana apa, pandai menstabilkan keadaan, menyelaraskan, menyatukan keadaan. Kalau kata keadaan ni pandai, dia panggil apa? Hikmah, bijaksana, menyelesaikan. Oh, kalau lagu tu bukan dia panggil hikmah, diplomasi tu dia panggil tu. Dia panggil soling tu. Kalau lagu tu soling, dia panggil kianat, menyusuhkan tu. Lain kau ajak rakyatnya ni, lain dia buat. Dia panggil semata-mata, dia panggil apa? Rapok lah tu. Rapok memerat tu tapi cara blessing. Cara puasa. Karena amalan ni biiqamatil faraid. Sebagaimana Allah Taala Tuhan tu memerintahkan aku mendirikan kefarduan. Tengok, diplomasi ni pun tengok. Berat juga. Kenapa? Sebagaimana Nabi SAW kata, waktu Allah Taala memerintah aku mendirikan panduan. Puasa kau je dah. Kewajipan puasa, sembahyang, berjihad, berdakwah. Kefarduan apa lagi kefarduan? Allah Taala suruh wajib aku dirikan mana? Diplomasi, maknanya pandai menstabilkan, pandai menyatu, menyelaraskan keadaan kan. Dengan manusia ni pun, ya lagu tu lah. Tak tepi. Sebab apa? Tak payah agama. Susah. Jadi, patut nak jadi pemerintah ni, pemimpin di orang rakyat, kena pandai lah diplomasi. Lagu tu bukan diplomasi dia panggil tu. Dia panggil solen, dia sohkan. Dia nak, dia panggil. Habis. Kita pergi dulu. Dah faham situ? Faham dah kita? Nafi di sini dia panggil nafi mislul misli. Jadi, kalau kita kembali kepada nafi di sini tadi, mana nak memperkuatkan makna? Bukan ada nafi apa dia panggil nafi khabariyah saja. Pemberitahuan saja. Pemberitahuan didatangkan untuk apa? Untuk memperkuatkan makna ketuhanan Allah Taala. Maka didatangkan nafi. Ada pun nafi tu bukan kita nafi segala Tuhan pada semua orang kafir dah. Kalau kita nafi semua pada Tuhan orang kafir tu tak sah nafi tu. Kenapa? Ya, maklum dah hakikat ketuhanan Tuhan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi didatangkan nafi untuk memperkuatkan makna ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Maka tu dikatakan nafi tu pada khabariyah tu. Bukanlah Tuhan pada nafi itu ialah bukan Tuhan pada etika orang kafir, pada semua orang kafir dah. Habis itu. Jadi kita tengok masuk. Dan setengah mereka itu Jahmiyah itu adalah itiqadnya Jahmiyah bahawa iman itu ilmu. Iman itu ilmu. Bahawa iman itu ilmu. Jadi barang siapa tiada berilmu, tak tahu hakikat ketuhanan, tak tahu, definisi tak nak tahu. Apa dia kata? Iaitu siapa-siapa tak tahu, tak ada ilmu, kafir, kufur. Berat. Berat. Itu Jahmiyah. Patutlah. Ada. Satu. Dan lagi pula katanya Jahmiyah, barang siapa tiada mengetahui amar dan nahi. Amar ni perintah suruhan, tak tahu. Dan nahi tegahan tak tahu. Mana tu yang tegar tak tahu, mana tu yang perintah tak tahu. Maka iaitu barang siapa tak tahu tu kafir. Juga banyak kita tahu tak tahu amar nahi. Setengah kita tahu nahi amar. Kata lupa jimuk dalam bulan puasa batal tak puasa? Batal puasa serta kena kifarah. Mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu dia panggil apa tu? Ada perintah, ada amal tu. Dalam tu perintah mana? Perintah mana perintah? Perintah nak orang tak lalai kan?
yang menyebabkan. Atau dia banyak nama. Nahi. Nampak tak? Puasa tu perintah. Tuntut puas. Larang mana tu? Dalam kita puasa bulan Ramadan, larang ni kita bertengok isteri. Nampak tak? Tiba-tiba tak tahu buat ni. Tak tahu buat ni di sisi mereka itu kufur, kafir. Kenapa? Kerana di sisi jahmiah ni hakikat iman tu ilmu. Di sisi kita al-Sunnah, hakikat iman tu apa dia? Hakikat iman. Di atas kau yang masyhur, apa dia hakikat iman? Kita tengok depan kita. Pada itu buat mari kita supaya ingat sama. Ingat ilmu. Ni bukan saja ingat-ingat kita nak mengajar kan. Untuk pegang diri kita lah supaya kita kenal. Ni akidah Jahmiyah, ni akidah Syiah. Kita nak jual pun kita jual cara bersih. Tidak kita kutip kata main pakai penuh gaga dia dak musuh sunat laga. Sebuah diri ada. Kita nak beli makan pun kita cari online. Apa lagi akidah? Naklah lagi kedai salah satu sarang telur tu ada berapa butir? 20 butir letak dah. Tak ada sebutir usuk terbelah kita sedar tak mudah. Betul tak betul? Betul tak betul? Lalu tu juga dalam jumpa kita nak jual. Kalau ada akidah black and white suku Syiah tak say apa. Dia merosakkan. Kan? Dia tak kuat apa dalam sudah. Ini kerak habis kita. Nampak tak? Kau pati ni. Lepas tu Nabi doa sama. Nabi doa ni Nabi baca tu. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wahai Allah nak beri kami nampak benda hak mana? Haqqa, hak benda sebenar ni. Arinal haqqa, perlihatkan kami kebenaran. Kebenaran itu ialah kebenaran. Warzuqna ittiba'ah. Dan rezekikan kami untuk ikut buat kebenaran. Wa arinal batila batila, dan perlihatkan kepada kami mana faham kami buka mata kami ni benda hak batil itu ialah batil. Warzuqna tinara, dan rezekikan kami, beri kekuatan pada kami tidak kebatilan. Kita tahu nak tahu mana hak batil dengan hak. Apa benda yang dapat membezakan antara batil dan hak? Ilmu lah, pengetahuan lah. Pengetahuan. Sebab pengetahuan kita ada titik, ada kuat, ada kejap, ada kurang. Jadi kalau nak kejap, tak dapat tidak. Kita kena ikut disiplin, kena ikut manhaj ulama. Iaitu apa? Mengaji secara berkitab. Dia al-akhdhu bil qadim. Al-akhdhu bil qadim. Ada kenapa lupa dah kaedah tu. Mana ambil suatu benda yang lama. Apa? Kita ambil, kita guna pusaka. Seperti pengajian kita Quran ni, kita ambil guna ulang pusaka peninggalan ulama ni untuk apa? Untuk kebaikan. Nampak tak? Untuk kebaikan. Wal akhdhu bil jadid al-aslah. Al-akhdhu bil qadimi soleh. Nampak? Untuk kebaikan. Lepas tu ambil pula solah dengan aslah. Solah dengan aslah. Al-akhdhu bil qadimi al-salah. Lepas tu al-akhdhu bil jadidi al-aslah. Dia panggil. Tu. Kita ambil peninggalan ulama lama, cara ulama, pengajian ulama tu. Tengok ulama hebat. Ilmu mereka tu hebat. Karamah mereka tu hebat. Ambil, jangan tinggal. Untuk apa? Untuk solat. Untuk memajukan zahir batin kita, untuk kuatkan keilmuan kita. Lepas tu kita ambil pula keadaan dunia ini. Pada keadaan dunia ini, al-akhdhu bil jadid, kita ambil perkara-perkara ini. Guna teknologi. Ada teknologi. Telefon dan sebagainya. Tak ada di zaman ulama dulu, tak ada. Betul tak? Tak ada. Untuk apa? Ambil ni apa? Ambil tu untuk al-aslah, untuk kita lebih maju, lebih berdaya saing. Kita jepungkan dua tu. Apa?
Mana tak tinggal juga kemajuan, ambil. Tapi ambil tu untuk apa? Al-aslah, untuk kita lebih maju ke depan. Berdaya saing. Ya tak? Ada daya saing. Supaya apa? Supaya orang kafir tidak tengok umat Islam ni mundur. So, kita ambil, perlu ambil juga. Kan? Kan? Ambil peninggalan ulama-ulama supaya kita ni dapat kebaikan. Dapat tingkat mau kebaikan. Ambil pula orang baru ni, tak ada ke zaman ulama-ulama untuk kita lebih maju berdaya saing. Jadi kita ambil cara ulama ngaji berkitab sebagai apa? Untuk mantapkan keilmuan kita. Kan? Lepas tu, tengok. Dalam bulan puasa, kita diperintahkan berpuasa tu, dibagi perintah. Amal nahi mana? Dilarang kita jimuk masa siang dalam keadaan kita puasa tu. Tapi tengok, kalau kita musafir, apa hukum orang musafir? Harus apa? Harus berbuka puasa. Harus berbuka puasa. Baca buka puasa ni boleh? Buka puasa, makan minum. Betul. Boleh buka puasa ni jimuk, boleh. Boleh. Ada khabar mengatakan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Dia panggil iftar bil jima'i, al-jima'. Berbuka puasa dia. Berbuka puasa dia di atas jima'. Allahu Akbar, walapak kan. Buka puasa tak nanti tengok makan ni. Mana tiap-tiap cara membatalkan. Tapi tengok, dalam kita musafir, kita nak tahu lah. Aku ni harus berbuka. Musafir mana? Musafir yang tidak dalam maksiat lah. Musafir yang tidak kosak maksiat. Adapun kalau jatuh, musafir itu jatuh dalam maksiat lain. Mana kita kosak, nak pergi satu tempat tu, atas urusan dunia yang haru, atas urusan yang haru, tiba-tiba jatuh kita dalam maksiat. Apa tak apa. Bukan kita kosak musafir itu kerana maksiat. Itu apa-apa tak boleh. Itu tidak harus berbuka puasa tu. Dan tidak harus jamu serta kosak dan banyak tak boleh. Mana bisa mana? Nak kita tengok bola. Mana tak apa tengok bola? Kok bola tu tak masuk dalam syarat, tak masuk dalam daurat syarat. Tak masuk dalam iktibar syarat bola. Tak harus tu. Boleh yang masak? Boleh yang masak? Tak harus. Kalau zahir tak harus. Tapi ada apa? Ada muraian lagi. Tapi kalau zahirnya tak harus. Iktibar syarat. Baik tahu mana orang bola. Mampak apa orang bola? Cuba ya. Tengok kepala lutut tu dah. Maknanya mana? Maknanya kita nak tengok maksiat lah. Tengok aurat. Perlu nak bayar kan? Tu. Mana kalau nak halusi lagi, nak masuk dalam awak lagi. Tak harus jangan pasal. Tapi itu ada huraian lain lagi. Ya. Tapi nak ayat mudah-mudah sini hak zahirnya tak masuk lah. Tak masuk dalam jumlah mana? Jumlah mana? Masyarakat. Kerana musafir itu zahir itu maksiat. Kalau pergi cuti tak masuk? Kalau cuti lain. Cuti masuk dalam keadaan harum. Kenapa? Kita nak menyenangkan hati atau bini kita. Waktu digalak pada siapa? Ada? Bawa cuti kerana ada. Bawa cuti di jalan 4 orang ramai ni ambil pengalaman pula. Jalan. Jalan tengok 4 orang tu ada juga. Ada juga rupa ke gambaran pada syarak atau untuk suruh kita berjalan. Pertama bawa perjalanan menggema, menggembira, menjinakkan hati mereka. Bila kita berjalan dah, bawa kita nasihat agama kan. Ini kita yang bola takkan melajar kita ni. Tak ada kita, tidak ada peluang kan. Orang ada separuh
Bahkan kayak gini baca kita bawahannya orang guru kena. Tak nampak lah. Zahir pada saya lah, pada saya kan. Sebab lainnya tak masuk dalam kata masyarakat harus jamak kosa. Kalau bola tak ada nak buku lah. Jamak kosa. Melainkan ada buat dapur, nak belah nak buat urusan kecil lain. Ada bola ni, ada lain. Tapi kalau semata-mata ada tu, tak nampak dalam masyarakat. Tak nampak. Tak boleh nak diiktibarkan. Habis itu, malam ni orang main bola ni, beli bola ni. Ikut demo lah, itu ayat dia lah. Ayat, tengok pakar-pakar tak kan orang mana. Itu ayat dia. Ayat apa ibadat demo tak uji. Tu. Ayat itu tu. Jadi tiba-tiba kita musafir. Kita jimok bini kita dalam musafir. Kena tak kira? Kena tak kira? Dia nanti jalan tu. Kena tak? Kalau tak pun sampai, tentu dah kena. Kita jimuk bini kita dalam keadaan kita musafir. Dan kita tak tahu perkara itu mengharuskan kita membuka puasa. Tak tahu dulu. Mata-mata kita jahil dulu, jimuk tu jahil dulu. Itu bila orang kata kena juga. Tengok nama kata tak kena ibarat. Yang zahir ni tak kena. Tapi insya tahu lah. Kena tahu lah. Kena tahu. Maksudnya apa? Kita buka puasa dengan jimuk. Dan buka puasa tu harus hukum akuat. Harus kena tahu. Maksudnya buka puasa tu harus ada tu. Buka puasa kena apa? Kena jimuk. Ada. Bila tu? Dalam musafir. Kalau sebut dalam kitab-kitab ada banyak perbahasan ni lah. Tapi saya kena tahu lah. Maksudnya perbuatan tu harus. Perbuatan tu harus. Harus bagi siapa? Orang musafir. Yang masyarakat. Maka dia tahu, bila dia tahu keadaan dia musafir harus berbuka puasa, maka dia buka puasa dengan jimuk. Ada? Maka tak kena. Gimana? Apa? Kau tahu tak ke? Ada di sini. Di sinilah katanya apa? Katanya Jahmiyah tak tahu. Ilmu tak ada, amanah ini tak tahu. Apa orang tu kafir? Apa? Maka etikot ilmu itu mana? Barang siapa tak tahu amar ma'ruf nahi munkar. Dah. Ataupun barang siapa yang tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Sebab apa? Etikot dia bahawa iman itu hakikat iman. Tanda sikit. Tanda sikit. Dah tahu. Dah. Tengok atas. Dan sebenarnya itu adalah itikad di bawah iman itu jadi hakikat iman itu. Tanda itu. Hakikat iman. Hakikat iman itu ilmu. Tu hakikat iman ilmu. Balik tengok depan sekali itu. Bab apa hakikat iman pada lughah dan pada istilah syarak. Depan sekali. Itu surat 2 kalau jauh ni. Balik baca balik. Apa perbahasan ulama hakikat iman tu benda apa? Apa tahu? Tanda sikit. Bahawa hakikat iman itu ilmu. Itu hakikat iman. Ilmu itu hakikat iman. Itu jamnya. Ada pun kita depan ni dia sebut apa? Iaitu iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Itu hakikat iman. Al-sunnah wal jamaah. Balik baca balik. Tu sebab apa? Ada kitab tahu apa tu? Gunanya apa? Kita boleh rujuk balik. Kalau kita dengar tak ingat lah. Kalau ada kitab ni kita lupa boleh rujuk balik. Itu lah. Itu kelebihan dia. Kalau ada kitab tidak ada tanda apa kan. Jadi itikad begitu kata ulama al-sunnah wal jamaah kufur kafir. Apa tu ilah kata kafir dari kerana disangkalnya akan tasdik. Tengok tasdik nampak. Dia mana sangkal mana? Dia menafikan. Tanya gitu. Sangkal ke mana? Dia menolak. Dia raf. Dia menafikan tasdik. Dan dipada dicukupkan pada ni mana cukup je
dengan ilmu dulu. Tapi cukup ilmu kan. Menafikan tasdik. Tak ada tasdik, tak apa, asal ilmu je. Tahu je amal ma'ruf nahi munkar. Tahu je. Hakikat kerana walaupun tak benar kan. Kita sebut ada hakikat definisi ketuhanan nak lipat dia. Tahu je lah. Tapi tak tasdikkan di hati. Apa hakikat ketuhanan? Hakikat ketuhanan apa tu? Tahu. Tapi tak tasdik lah. Oh, di sini ahli semuanya kufur tu apa? Tak tasdikkan tu hakikat ketuhanan tu. Kita bukan saja wajib tahu. Ahli sunnah kan wajib pun kena belajar, wajib kena tasdik. Ada pun jadi wajib tahu je. Itulah hikmah, tahu itulah hikmah. Walaupun tak tasdik. Nampak? Tu maknanya jadi kufur tu. Dah. Disangkanya akan tasdik dan dipadakannya. Ini jamnya tu. Balik je dia. Dia ilmu tu. Nah, pada dah cukuplah ilmu je, tahu je hakikat tu, nak tahu je. Tak tasdik tak apa. Itu jadi kufur tu. Dipadakan dengan ilmu dia, dan menolak akan tasdik. Itu jadi kufur. Sebab tu pada masalah orang lagu ni, orang hak kufur lagu ni, orang hak mengada dengan ilmu, seperti jamiah ni, mengada dengan ilmu, cukup ilmu, tahu je, tak tasdik tak apa. Maka kata Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Al-Mustashfa min ilmi al-usuli, bagaimana nasnya Imam ni kata, amma iza kafara bi bid'atihi fa inda dhalika la yu'tabaru khilafu wa in kana yusalli ila al-qiblah wa ya'taqidu nafsuhu musliman. Panjang baca Arab, saya baca lain dulu. Ini maknanya begini. Amma iza kafara, maknanya adapun jika seseorang jatuh kufur. Ini kata Imam Ghazali kita ni. Jika seseorang jatuh kufur dengan sebab bid'ah ni. Bid'ah ni tak. Ni dia panggil bid'ah ni. Tanya gitu. Dia panggil ni apa ni? Dia panggil itiqad ni bid'ah ni. Jangan kita kata kita lagi tahu sebab kata bid'ah mayang gini baca Yasin bid'ah. Oh, waktu pada faraq tu dia topik pula. Bid'ah hasanah, kadang-kadang wajib bid'ah tu. Mana wajib bid'ah? Bisa kata wajib bid'ah. Bid'ah wajib kan? Buat baris Al-Quran tu. Tu bid'ah tu. Tak ada sama lagi. Tapi wajib tak? Wajib apa wajib? Kalau tak ulama tak buat, haram tak siapa dia boleh baca Quran? Baca jahwi kebalik tolongan. Apa hukum baca Quran tak betul? Bagi hukum dia bila haram wajib tak? Wajib. Dah. Aku dia panggil bid'ah. Tapi bid'ah tu kadang-kadang dia wajib. Bermakna bid'ah di sisi kita harusnya atas di atas 5 hukum. Bid'ah tu bukan hukum. Hukum hak 5 tu macam mana? Apa? Jadi bid'ah tu. Tapi bid'ah tu wajib. Kenapa? Mazhab dia besar pada umat orang awam untuk menjaga kemuliaan Quran. Amma idza kafara bi bid'atihi fa inna dhalika la yu'tabaru khilafuhu wa in kana yusalli ila al-qiblah wa ya'taqidu nafsahu musliman. Ada pun jika seorang jatuh kufur dengan sebab bid'ah, bid'ah apa? Bid'ah itiqad dia. Bid'ah itiqad. Mana? La yu'tabaru, maka tidak lagi. Fala yu'tabaru dah. La yu'tabaru, maka tidak lagi diiktibar perbezaannya atau percanggahannya. Tak iktibar. La yu'tabaru khilafu. Wa in kana yusalli jika lepas sekalipun dia sembahyang menghadap kiblat sekalipun. Sembahyang menghadap kiblat sekalipun. Sembahyang menghadap kiblat boleh juga ni. Bagaimana kita ni? Sembahyang menghadap kiblat. Tapi itikad bid'ah bid'ah juga. Kalau cakap Tuhan di atas langit. Tuhan di atas langit dan sebagainya. Tapi kalau cakap itu tak itikad, dia panggil apa tu? Dia panggil ghairu sharih. Itu bid'ah tu, cakap lagu tu haram tu. Tapi dalam hati
Bukan tak pegang gitulah, cuma cakap lah. Cakap ada Tuhan ada Nabi, tapi tak ikut lagi tu. Dipanggil tu ghairus sharih. Jadi apa dipanggil apa? Cakap lagu tu haram, bercakap lagu tu haram. Dan ikut lagu tu bid'ah. Maknanya apa? Fasik, orang tu fasik dan kufur. Tapi kalau betul cakap Tuhan ada lagi. Dari mana? Ar-Rahman sama dari itu. Waktu dia ikut sungguh Tuhan ni pokok-pokok tak lagi sungguh. Ada pegang sungguh Tuhan tu pokok-pokok tak lagi. Tu kufur. Ada syok lagi sore hari kufur. Itu beza. Dia panggil apa? Mutasimah sore dengan ghairus sore. Itu dia panggil bid'ah. Saya nanti kepala kalau cakap boleh itu nak nak cakap sila lagu tak dengar. Nak bertilah kan. Bertilah. Sama tadi lah. Tadi tu. Tadi kepala saya. Ada salah. Dua salah. Minggu buat ni 2-3 kali. Tanya boleh lah. Nanti kita bahas menurut panjang orang. Tadi itu maka barang siapa ada lagi ilmu dan tiada bagi kita sedih. Wallahu a'lam.